Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopat Channel. Satu lagi berita menggempakan sahabat-sahabat semua apabila dikatakan pemimpin-pemimpin PAS, parti PAS yang digelar oleh Muhyiddin sebagai parti ajaran sesat ini belum mahu berputus asa untuk menghasut pemimpin-pemimpin UMNO dan mahu untuk menarik UMNO ini bersama dengan mereka. Jadi apa keputusan UMNO? Ini yang menarik untuk kita dengar pencerahan, penerangan daripada Lokman Adam. Dan memang paduh sahabat semua apabila Lokman Adam hari ini menggoreng sotong kepala ketua penerangan PAS ini, yang dahulunya sebagai ketua pemuda PAS, sekarang ini sebagai ketua penerangan. Jadi apa jawapan balas daripada Lokman Adam berkaitan dengan seruan daripada PAS ini supaya UMNO menyertai PAS? Mari kita dengar bersama-sama penerangan padu daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu ini. Kuat yang diyakini oleh pelabur masuk balik ke dalam negara kita, akan kukuhkan nilai ringgit, akan kukuhkan kedudukan ekonomi kita, menambah peluang pekerjaan, mengurangkan kadar pengangguran, mengurangkan kadar jenayah, kan? Banyak masalah boleh selesai. Kalau kita fikir tentang bangsa kita saja, kita tak fikir tentang rakyat Malaysia keseluruhan. Saya nak beritahu, bangsa paling ramai dekat Malaysia ni 70% ialah Bumi Putera. Kalau negara ni lingkup, yang paling ramai lingkup ialah Bumi Putera. Jangan jadi bodoh. Itu je saya nak pesan. Jangan jadi bodoh. Percaya dengan agenda kita orang Melayu kena bersatu. Hakikat dia, kalau Melayu bersatu, Melayu tidak akan membentuk kerajaan yang stabil. Dan Melayu-Melayu yang nak bersatu dengan kita ni, Melayu yang dah tikam belakang kita. Kita UMNO bukan bodoh, kan? Kita dah bagi peluang, kita ampunkan pengkhianatan Muhyiddin, bersatu. Kita bawa bersatu bersama dengan kita, kita angkat jadi Perdana Menteri. Akhirnya mereka tikam belakang kita. Hari ni kita bagi peluang pada Datuk Seri Anwar pula, untuk menunjukkan pemerintahan di bawah kepimpinan beliau. Okey? Ada lagi? Tak ada. Tak apa, cakap lagi. Okay. Soalan lain. Soalan tu ni soalan related lah. Ya. Saya petik kenyataan daripada Ketua Penerangan PAS yang mengatakan jika kerjasama ni sehingga ke PRU16, Ya. orang Melayu mudah untuk buat keputusan, di mana dia memeli lah, mengatakan yang orang Melayu akan milih. Dia macam ni, nasional. kalau misalnya hubungan kerjasama antara UMNO dengan Pakatan Harapan ini merugikan PAS ataupun menguntungkan PAS, PAS takkan sibuk beritahu kita, suruh kita bersama dengan mereka. Kalau bersama dengan Pakatan Harapan, orang Melayu akan lebih mudah buat keputusan. Kena faham ni. Hari ni PAS, PN ni takut. Dan mereka lagi takut kalau Datuk Seri Najib dibebaskan. Mereka lagi takut kalau Datuk Seri Najib dibebaskan. Kerana kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, peluang untuk kita lenyapkan terus, baik bersatu, dan sebahagian PAS ni nak lenyapkan terus susah. Sebab walaupun yang dapat dihasilkan oleh pasti ni dah terlalu ramai, yang membabi buta, yang taksub tanpa menggunakan akal, yang menganggap bahawa masuk PAS tu masuk Islam, masuk Islam, masuk PAS masuk syurga, undi PAS masuk syurga, undi PKR, undi BN masuk neraka. So mereka tetap akan ada sokongan di beberapa buah negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Kita faham. Mungkin di situlah mereka akan ada fixed deposit. Walaupun makin laut, amat lambat laun orang akan boleh berfikir, kan? Memang lambat sikit orang Malaysia ni berfikir. Tetapi saya yakin. Cuma untuk bersatu, yang tidak ada pendirian yang tetap, yang bila-bila masa boleh berubah. Kerjasama antara BN dengan Pakatan Harapan serta kawan-kawan
kerajaan perpaduan yang lain ini akan mendatangkan musibah bagi mereka. Itu sebablah mereka cuba menghasut, mereka menggunakan orang dalam UMNO dan orang yang khianat kepada UMNO untuk cuba menarik UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan dan bersama dengan mereka dalam pilihan raya akan datang. Sebenarnya mereka takut formula kerjasama di antara BN dengan Pakatan Harapan ini, akhirnya orang dapat melihat bahawa keistimewaan Melayu masih terjamin, kedudukan Islam masih terjamin, kedudukan Raja-Raja Melayu masih terjamin, kedudukan bahasa Melayu masih terjamin. Jadi apa masalah kalau BN bekerjasama dengan PH? Kalau misalnya dalam kerjasama tahun pertama pun kita boleh yakinkan separuh orang Melayu untuk menerima kerjasama ni, yang mereka bimbang, takut 4 tahun akan datang kita akan gain more grounds, terutamanya di kalangan sokongan orang Melayu. Yang ini yang dia orang takut. So apa pun Fazli nak cakap ke, pemimpin PAS, pemimpin Bersatu nak cakap, hakikat dan realiti dia lagi kuat mereka cuba jatuhkan kerajaan Madani ni. Bertambah pula hari ni daripada 148 sudah menjadi 153 ahli parlimen yang bersama dengan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Okey Tok, memetik kenyataan Tok tadi kan, Bersatu meminda perlembagaan. Adakah MP yang menyokong PMX ni bakal hilang kerusi? Kalau mereka pindah perlembagaan, saya nak beritahu pertama sekali, pindaan yang nak dipindah oleh Bersatu ni makan masa. Kurang-kurang tidak pun mungkin setahun. Macam kita buat pindaan untuk membolehkan undi secara online. Pendaftaran ahli secara online. Dah berapa bulan dah. Sekarang baru nak keluarkan cadangan dan sebagainya. Ianya makan masa. Tidak cepat. Okay. Keduanya, mereka sudah pun mengumumkan keluar parti. Memberikan sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum pindaan perlembagaan itu dibuat. Jadi efek kepada pindaan perlembagaan itu hanya berkuat kuasa bila pindaan itu diterima oleh ROS, cadangan lengkap sudah dimajukan kepada ROS dan dijadikan sebahagian daripada perlembagaan Bersatu. Jadi kalau misalnya benda-benda yang dilakukan sebelum ianya dipindah dan diluluskan oleh pihak ROS, dia tak memberi kesan. Kalau misalnya selepas benda tu dah ada dalam perlembagaan Bersatu, baru ada orang tarik sokongan ataupun memindahkan sokongan kepada PMX, barulah ianya akan menjejaskan kedudukan mereka. Jadi dalam erti kata lain, siapa yang nak lompat ataupun nak memberikan sokongan tu, buat sekarang. Buat sekarang. Sebab tu WAH mengeluarkan kenyataan mencabar ahli-ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada PMX ni untuk keluar daripada parti. Siapa? WAH. WAH tu siapa? Wan Ahmad Faizal. Oh, Mak Jagon. Okey. Okey Dok. Satu Dok berkenaan dengan gempar apabila Yang di-Pertuan Agong mengatakan yang baginda dah offer Midin dan Hadi Awang, tetapi mereka menolak mentah kerajaan perpaduan ni. Ini isu ni baru-baru ni naik semula berkenaan ni Dok. Saya rasa saya dah bercakap berulang kali bila tidak ada satu kerajaan pun berjaya dibentuk, kita ada hung government, kerajaan tergantung. Maka pada ketika itu, solusi pertama baginda tuanku ialah untuk menggabungkan di antara Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, supaya jumlah ahli parlimen orang Melayu Besar. mempunyai lebih kurang 103 dan bukan Melayu ada 53. So kita ada 156 ahli parlimen yang membentuk kerajaan dan kedudukan Melayu Islam sangat kuat. Tapi pasal dalam otak
Muhyiddin dan juga Haji Hadi tidak ada Islam. Tidak ada fikir tentang kekuatan orang Melayu. Dia fikir tentang dia nak jadi Perdana Menteri saja. Maka dia tolak mentah-mentah cadangan daripada Yang di-Pertuan Agong yang lama. Saya rasa saya dah ulang tu banyak kali. Okey Tok, soalan seterusnya Tok Ya. Utusan semalam mencetuskan kejutan kerana mengeluarkan artikel berkenaan dengan pembebasan Datuk Seri Najib, dan hari ini pula Channel Nur Asia melaporkan Datuk Seri Najib diringankan hukuman ke 6 tahun penjara dan denda 50 juta. Betul Tok? Pertama sekali saya punya saranan tunggu keputusan rasmi. Tapi kalau orang yang boleh menggunakan logik akal, simple saja. Kalau nak percaya, kalau keluar berita daripada utusan Malaysia ni yang mengatakan bahawa ialah pemegang equity dia orang pun belatok kan. So, kalau nak percaya tulisan utusan tu, cuba kita fikir. Bila tarikh Majlis Pengampunan bersidang? 29. 29. Betul tak? Betul. Kalau 29 dah buat keputusan, Datuk Seri Najib dibebaskan, 29 tu dah umum. Betul tak? Betul. 29 tu dah umum. Ada tak pengumuman 29? Tak ada. Dengar pula cerita 30. Kalau 30 diumum, maka keberangkatan pulang Agong lama tu, cerita tu dah overshadow. Betul tak? Kalau umum hari ini, keberangkatan tiba Agong baru pula, cerita dia dah di overshadow. Betul tak? Jadi kalau ada pengumuman, Besok. mungkin besok hari wilayah besok hari wilayah dia tak kira. Betul. Tak ada masalah. Hari wilayah pun boleh jadi tarikh keputusan. Sebab Menteri Wilayah pun ada dalam Boleh jadi tarikh keputusan. Tapi bagi saya lah, saya percayalah bahawa peluang untuk Datuk Seri Najib bebas tu kalau ada, mereka dah buat pengumuman. Jadi kita guna logik akal kita lah. Kita pun tak boleh nak cakap apa, sebab ini kuasa kebauduli tuanku. Kita rakyat biasa, kita mungkin boleh mengharapkan keadilan untuk Datuk Seri Najib di mahkamah. Tapi nak buat macam mana? Datuk Seri Najib dah lawan di mahkamah tinggi, dah lawan di mahkamah rayuan, dah lawan di mahkamah persekutuan, dan dia dah filekan semakan kehakiman sekalipun di mahkamah persekutuan dan tak berjaya. Satu-satunya peluang untuk Datuk Seri Najib dibebaskan ialah melalui pengampunan diraja. So Tok, ada yang bertanya pula, 6 tahun tu kalau tolak cuti, tolak itu, tolak satu, adalah calculation ni kan, ada yang mengatakan tahun ni juga Datuk Najib akan bebas. Kalau betul kata 6 tahun tu. Kalau ikut Channel News Asia, dia kata pengampunan dikurangkan daripada 12 kepada 6 tahun. Dia biasanya kalau 6 tahun seseorang tu dipenjarakan, kalau dia berkelakuan baik dan sebagainya, maka sekurang-kurangnya dia kena lalui 2/3 ataupun 60% lebih kurang daripada tempoh hukuman dia. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Tahun 60%. Lebih kurang gitulah. Datuk Seri Najib masuk penjara 23 Ogos 2022. So 23 Ogos 20
23, 24, 25, kan? 9, 10, 11, 12, 1. 2024. 2024 tolak yang dia dah masuk. Yalah. Dia kira daripada tarikh 23 Ogos. Lebih kurang 2/3 daripada 6 tahun. 2/3 maknanya 4 tahun kan? Lebih kurang kan? Ha? 4 tahun. Betul tak? 4 tahun. So, Tolak 23, 24, 25, 26. Sebelum pilihan raya keluar. itu tak tolak cuti tu. Tapi kalau sebelum pilihan raya keluar, Datuk Seri Najib tidak boleh bertanding. Sebab selepas tamat tempoh dia hukuman dia ada 5 tahun gap dia tidak boleh bertanding pilihan raya. Jadi the only way Datuk Seri Najib boleh bertanding dalam pilihan raya akan datang ialah sekiranya beliau mendapat pengampunan daripada Kebawah-Duli Tuanku yang baru. Pengampunan penuh lah. Pengampunan penuh. So kalau dapat pengampunan separuh, Kalau dapat, dia ada banyak jenis pengampunan. Yang sekarang ni pun Sultan yang di-Pertuan Agong lama pun bagi pengampunan. Dia ada banyak jenis pengampunan. Pertama dipanggil full pardon. Full pardon ni macam Datuk Seri Anwar dapat. Dia dapat pengampunan penuh. Tak ada rekod jenayah apa semua sekali, dia dapat pengampunan penuh. Gaji yang Datuk Seri Najib sepanjang tempoh dia masuk dalam ni, kalau dia ada gaji, kerajaan bayar gaji tu. Datuk Seri Anwar pun dapat balik. Itu pertama, itu pengampunan penuh. Yang kedua, dia dapat pengampunan. Dia dapat pengampunan maknanya dia dibebaskan, tapi dia ada grace period lah, 5 tahun tak boleh bertanding macam biasa, macam orang menjalani hukuman. Itu pengampunan. Satu lagi pengampunan yang dia dapat ialah pengurangan penjara. Pengurangan penjara. Pengurangan penjara ni macam yang channel News Asia cakap lah, daripada 12 boleh jadi 6. Pengurangan hukuman. Ataupun daripada denda dia 210 mungkin boleh jadi tinggal 50. Mungkin kita tak tahu sebab belum ada pengumuman rasmi. Kemudian ada juga melegakan. Dia melegakan. Melegakan tu pengurangan lah. Ataupun boleh juga dibuat keputusan untuk daripada dia ditahan di penjara, dia ditahan di rumah contohnya. Ataupun dia ada radius dia. Dia ditahan di satu rumah yang digazetkan oleh kerajaan. Kemudian dia ada radius, dia tak boleh keluar daripada kawasan katalah 5 km ke 10 km ke. Saya rasa kalau Datuk Seri Najib dapatlah tahanan di rumah, tak boleh keluar radius 10 km pun, kurang-kurangnya kita ni pun terubat hati. Kita tak boleh tengok. Saya duduk dalam penjara 2 tahun 2 bulan. Kali kedua lah, kali pertama 2 bulan. Saya pun pernah kena lock up 11 kali. Saya, yelah kita biasa susah pun berana duduk dalam penjara. Datuk Seri Anwar pun pernah juga susah, pernah juga kena penjara bertahun-tahun. Dia pun cukup faham. Jadi kita tahu macam mana Datuk Seri Najib rasa. Lebih-lebih lagi dia ni lahir-lahir anak Perdana Menteri. Sudah pastilah it's not easy for him lah. Kita duk harap supaya, yelah kita tak tahu apa keputusan sebenar. Kita duk harap ketika membuat keputusan tu, keputusan dah dibuat cuma belum diumumkan. Kita harap baginda Tuanku memikirkanlah tentang keadaan Datuk Seri Najib. Tu maksudnya tu full pardon sahaja yang boleh bertanding terus lah. Selain daripada tu tak boleh Tak boleh. Maksudnya macam kalau kata tuanku hanya full pardon boleh bertanding terus. Macam Datuk Seri Anwar
dia dapat full pardon, dia boleh bertanding di Parlimen Port Dickson. So maksudnya kalau kata tuanku tambah satu clause untuk ni pun tak boleh lah. Macam mana? Maksudnya kalau kata tuanku kata okey dia bagi half pardon macam ni, tapi dia tambah clause yang dia boleh bertanding tu macam mana? Tuanku yang mana? Yang lama. Kalau dia dah buat keputusan tu sebelum hari semalam, boleh. Tapi sekarang dia dah jadi Sultan Pahang saja. Dia tak boleh ubah sebarang keputusan yang telah pun dibuat. Dan kena ingat, bila Datuk Seri Najib dah masuk petition tu telah didengar, dia ada grace period, tempoh masa tertentu bagi membolehkan dia submit another pardon, another petition, request for pardon. Dia bukan boleh tiap-tiap bulan kau hantar petition ni, tak boleh. Tetapi ke bawah dulu tuanku mempunyai kuasa penuh. Bila-bila masa baginda boleh memberikan pengampunan. Kalau katalah Datuk Seri, kalau ikut prosedur memang tak boleh. Sebab dah didengar 29 dari bulan 1. Dia kena ada certain period. Kalau tak silap saya 3 tahun, kalau tak silap saya 3 tahun. Dia ada grace period untuk membolehkan dia submit lagi sekali. Tetapi kalau tuanku nak bebaskan dia, tuanku boleh suruh dia isi petition, tuanku boleh arahkan urus dia untuk angkat benda tu di dalam Royal Pardon. Ataupun semasa hari keputeraan boleh. Dia macam inilah. Saya cakap kan tadi kan, ini boleh bicara ke bawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kalau kes tu melibatkan negeri Johor, negeri maka Sultan Johor. Kalau negeri Kelantan, di bawah kuasa Sultan Kelantan. Tapi kalau benda tu berlaku di Mahkamah Federal, di Mahkamah Wilayah Persekutuan, ianya di bawah ke bawah Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Okey. Begitu. Alright guys, itu dia sahabat semua pencerahan daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan isu-isu panas, terutamanya gesaan, seruan daripada Parti PAS yang masih mahu ya untuk menarik Parti UMNO bersama dengan mereka. Sudah pun mereka ni mengkhianat, menikam belakang, sekarang ini masih lagi ya mereka mahu memberikan ataupun menghasut ya UMNO ini keluar daripada kerajaan hari ini. Siapa sebenarnya yang bodoh untuk keluar daripada kerajaan? Adakah PAS ini cuba memperbodohkan pemimpin-pemimpin UMNO? Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Pastinya bagi saya sendiri ya, mereka tidak akan melakukan semua itu. Sebab kita tahu PAS hanya mementingkan kedudukan semata-mata dan mencari ya tempat bergaut yang memiliki dana yang besar. Seperti mana yang mereka lakukan. Apabila mereka melihat UMNO kekurangan dana, mereka pergi kepada Bersatu. Sekarang ini kita lihat mereka sudah berjinak dengan Mahathir. Kerana kita lihat Mahathir ini walaupun kononnya dia miskin, tidak ada duit, tapi itu hanyalah penipuan semata-mata. Jadi kita harapkan ya, apapun yang berlaku, kerajaan ini tetap uku dan tetap kuat. Jadi itu sedikit pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.